Pemimpin Revolusi Islam Yang Mulia Imam Said Ali Khamenei mengesahkan bahawa perkembangan luar biasa Hezbollah adalah hasil usaha Syahid Agung yang telah pergi, Yang Mulia Said Hassan Nasrallah. Hezbollah telah berubah daripada sebuah kumpulan kecil pejuang menjadi sebuah organisasi besar dengan kekuatan yang dapat memaksa musuh untuk mundur dan mengalahkannya, katanya kepada anggota Majlis Pakar di Tehran pada hari Khamis. Imam Khamenei memberikan penghormatan kepada almarhum Said Nasrallah dan Said Hashim Safieddin, serta pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, serta Komandan Tentera Iran, Abbas Nilforoshan, yang telah dibunuh oleh Israel. Hezbollah kuat dan meneruskan konfrontasi, dan dunia akan menyaksikan bagaimana entiti Zionis akan menerima tamparan dari para pejuang tersebut, katanya, sambil menyatakan bahawa Hezbollah kuat dan terus berjuang, walaupun ada yang di dalam dan luar Lebanon berpendapat ia lemah, namun mereka hanya berkhayal dan tersilap. Seiring itu, pemimpin tersebut menegaskan bahawa para syahid perlawanan memberikan maruah dan kehormatan kepada Islam, selain daripada kekuatan dan kuasa. Selama bertahun-tahun ini, hampir 40 tahun, Hezbollah pernah memaksa entiti Zionis untuk mundur dari Beirut, sekali dari Saida, sekali dari Bandar Tyre, dan sekali dari selatan Lebanon dan seluruh bandar, kampung dan dataran tinggi di Lebanon, yang bermaksud keupayaan ini telah meningkat dari masa ke masa, tambahnya. Pemimpin itu juga menunjukkan pencapaian pergerakan perlawanan Palestin terhadap entiti Zionis, Israel, dengan mengatakan bahawa perlawanan Palestin telah berjaya mencapai kemenangan menentang entiti Zionis sebanyak 9 kali sejak tahun 2009. Beliau juga menyatakan bahawa entiti Zionis gagal menghapuskan pergerakan perlawanan Palestin Hamas, walaupun mendapat sokongan daripada Amerika dan negara-negara barat lain. Hamas masih berjuang. Ia masih meneruskan perjuangan. Ini bermaksud kekalahan entiti Zionis, katanya lagi. Hezbollah mengatakan ia menyasarkan pangkalan tentera laut Israel berhampiran Haifa dengan peluru berpandu pada hari Jumaat, serangan kedua dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Kumpulan perlawanan Lebanon itu menyatakan ia menyasarkan pangkalan tentera laut, Stella Maris, di barat laut Haifa dengan tembakan peluru berpandu, sebagai tindak balas terhadap serangan dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh musuh Israel. Kumpulan itu pada hari Khamis turut mendakwa serangan di kawasan yang sama. Dalam kenyataan berasingan, kumpulan itu mendakwa ia turut menyasarkan pangkalan udara Ramat David di tenggara Haifa dengan peluru berpandu. Satu lagi tembakan peluru berpandu menyasarkan penempatan Kiryat Shmona di bahagian utara wilayah yang diduduki pagi ini, menurut Hezbollah. Serangan ini berlaku selepas Hezbollah buat pertama kali mendedahkan peluru berpandu balistik, Fateh 110, permukaan ke permukaan dalam rakaman yang menunjukkan sasaran beberapa tapak Israel dengan projektil canggih tersebut. Peluru berpandu itu, kata Hezbollah, adalah peluru berpandu permukaan ke permukaan berketepatan tinggi yang digunakan untuk mengebom sasaran penting dengan ketepatan sehingga 10 meter. Peluru berpandu berbahan bakar padat ini mempunyai kapasiti pemusnah yang tinggi dan boleh dilancarkan dari platform tetap atau bergerak. Al-Mana TV menunjukkan adegan pergerakan perlawanan Lebanon yang menyasarkan pangkalan Chefin di selatan Tel Aviv dengan peluru berpandu Fateh 110. Hezbollah mengesahkan bahawa ia telah mengebom pangkalan Chefin berhampiran lapangan terbang Ben Gurion di selatan Tel Aviv, dengan salvo peluru berpandu berkualiti. Pergerakan itu berkata pejuangnya juga menyerang bandar Haifa, Tel Aviv, dan lapangan terbang Ben Gurion dengan peluru berpandu balistik. Tentera Israel pada hari Khamis menyatakan bahawa 5 askarnya telah terbunuh dan 16 cedera dalam kejadian pertempuran di selatan Lebanon. Ia tidak menyatakan dengan tepat bila kejadian itu berlaku.
Seorang lagi askar dilaporkan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialaminya di selatan Lebanon 2 minggu lalu, menurut tentera Israel pada hari Jumaat. Israel telah berperang dengan Hezbollah Lebanon sejak akhir September apabila ia memperluaskan serangannya dari Gaza ke Lebanon. Ia meningkatkan serangan udara dan kemudian menghantar pasukan darat ke selatan negara itu. Serangan balas Hezbollah berlaku ketika Israel menyerang pelbagai kawasan di Lebanon, termasuk kampung Harbata di Gubernur Baalbeit Hermel, serta Sheba'a, Far Melki, Far Hatta, Far Dajjal, Shehabia, dan Far Tebnit di selatan Lebanon. Serangan Israel membunuh 2 orang di Far Tebnit dan seorang paramedik di Jalan Deir Konaun di selatan Lebanon pada hari Jumaat. Tentera Zionis juga meletupkan rumah di 3 kampung sempadan di Lebanon, yang telah terjejas teruk oleh pencerobohan tersebut, menurut agensi berita nasional Lebanon, NNA. Tentera Israel melakukan operasi pengeboman di kampung-kampung Yaraun, Aiteraun, dan Maraun al-Ras di kawasan Bin Jil, dengan tujuan menghancurkan rumah-rumah kediaman, lapor NNA. Pada malam Rabu, rejim Zionis melancarkan siri serangan di pinggir selatan Beirut, termasuk sekurang-kurangnya satu serangan yang hanya beberapa puluh meter dari landasan lapangan terbang Beirut. Menteri Pengangkutan Lebanon Ali Hamia menyatakan bahawa lapangan terbang beroperasi seperti biasa pada hari Khamis. Satu lagi serangan Israel pada hari Khamis mengenai sebuah kereta di pos pemeriksaan tentera Lebanon di pintu masuk ke Bandar Sidon di selatan, mengorbankan 3 orang dan mencederakan 3 tentera Lebanon serta 4 anggota pasukan pengaman PBB, menurut kenyataan tentera Lebanon. Pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL, berkata pada hari Jumaat bahawa sebuah buldoser tentera Israel telah memusnahkan sebahagian pagar dan struktur konkrit di kedudukannya di Ras Nakoura, berhampiran sempadan Lebanon. Pada hari Rabu, serangan udara Israel telah memusnahkan sebuah bangunan era Uthmaniyah berhampiran kuil-kuil kuno yang terkenal dan tersenarai dalam UNESCO di Baalbeit, Lebanon Timur, menurut Gubernur wilayah tersebut dan sebuah organisasi yang telah menganjurkan acara kebudayaan di sana pada hari Khamis.